Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Jumaat 23 Julai. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona menambahkan saudara berikut paparan utama malam ini. Kes jangkitan COVID-19, kes sembuh dan pemberian dos suntikan catat rekod tertinggi dalam sehari. Elak isu suntikan picagari kosong berulang. Penerima vaksin dibenar rakam video ketika divaksinasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari kedua berturut-turut, Malaysia merekodkan jumlah kes sembuh tertinggi. 10,094 kes sembuh itu bagaimanapun dibayangi jumlah kes jangkitan juga paling tinggi sejak COVID-19 melanda negara ini. Pertambahan 15,573 lagi kes positif serta 144 lagi korban pandemik berkenaan. Sementara itu, hanya 1.3% kes yang dilaporkan hari ini berada dalam kategori 3, 4 dan 5. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. Saudara, kes jangkitan COVID-19 yang ditempatkan ke unit rawatan rapi ICU membabitkan kumpulan pesakit lebih muda meningkat berbanding warga emas. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, laporan itu diterima daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Kesihatan Awam dan CPRC Hikmat Hospital. Melihat kepada situasi jumlah kes harian yang berada dalam rekod, katil di hospital terutama di ICU dan yang menggunakan ventilator mencatatkan penambahan penggunaan. Kumpulan umur lebih muda sekarang ni, misalnya 40 tahun dan 50 tahun dilihat lebih banyak memenuhi ICU berbanding dengan warga emas 60 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahawa situasi yang membuktikan vaksin telah banyak membantu mengurangkan jangkitan COVID-19 di kalangan golongan rentan ataupun warga emas. Beliau bercakap dalam sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF di Putrajaya bersama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Sementara itu, 119 kes varian baharu virus SARS-CoV-2 dikesan di negara ini dalam tempoh 11 hari dari 12 Julai sehingga semalam. Kesemuanya jenis varian yang membimbangkan atau VOC. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam hantaran Facebooknya memaklumkan daripada jumlah itu 106 merupakan kes varian Delta, 10 kes varian Beta, manakala 3 kes varian Alpha. Ini menjadikan keseluruhannya terdapat 409 kes VOC di negara ini dan 20 lagi kes varian yang perlu mendapat perhatian VOI.
Penularan VOC tidak pernah didokumentasi pada tahun 2020. Namun pada tahun ini, kesemua varian tersebut telah mendominasi kes-kes tempatan COVID-19. Menurut beliau adalah jelas dilihat terdapat peningkatan tren penularan VOC di Malaysia pada ketika ini dengan varian Beta dan Delta semakin menguasai jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat, terutamanya individu yang belum mendapat vaksinasi penuh. Meskipun keseluruhan jumlah jangkitan varian Beta iaitu 206 kes lebih banyak berbanding varian Delta 189 kes. Jelas Tan Sri Dr. Noor Hisham, bukti saintifik yang terbaru menunjukkan individu yang dijangkiti varian Delta mempunyai bilangan virus dalam badan yang mampu mencecah 1000 kali lebih daripada bukan Delta. Kadar kebolehjangkitan sehingga 60% dan risiko peningkatan kes kritikal. Fakta membimbangkan ini menjadikan varian Delta ancaman terbesar saat ini. Mengapakah varian maut ini berbahaya? Apakah langkah pencegahan terbaik? Ikuti laporan Syazwani Samsu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan penularan varian Delta yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang tinggi dan mampu merebak dalam 15 saat menjadi antara faktor menyebabkan kadar kes jangkitan COVID-19 mencecah 5 angka saban hari. Namun apakah masyarakat sedia maklum mengenai kewujudan varian ini dan apakah langkah pencegahan yang diambil? Jom kita saksikan. Yang saya dengar memang cepatlah dia mudah tersebar, mudah berjangkit. Ada yang demam lah, ada yang tak ada simptom tu memang tak ada tapi membahayalah. Like kalau kena badan baru dia jangkit, tapi sebabkan dia airborne, so even kita berjalan macam ni pun dah ada. Jauhi daripada berkelompok ataupun perhimpunan ke apa-apa. So seelok-eloknya kita ikut SOP lah, apa yang kerajaan bagi tahulah. Jika varian sebelum ini mempunyai nilai kebolehjangkitan RT 2.5 hingga 3, kadar kebolehjangkitan varian Delta pula antara RT 5 hingga 8. Jelas ia lebih cepat merebak. Hanya 15 saat diperlukan untuk menjangkiti individu lain. Individu yang dijangkiti varian Delta juga mempunyai 1000 kali ganda beban viral berbanding pesakit yang dijangkiti varian asal. Sekaligus risiko hospitalisasi meningkat 2 kali ganda. Orang yang dijangkiti itu akan mudah mendapat serius lah, dia jadi tiba-tiba dia jadi susah nafas, lemah dan memerlukan rawatan oksigen ya. Berbanding dengan yang dulu. Kalau dulu kita panggil kategori 1, kategori 2 tu ya mudah pelan-pelan dia jadi kategori 3 dan 4. Tetapi dalam varian jenis ini walaupun masa mula dijumpai itu dia kategori 1 ataupun 2, tiba-tiba dalam masa cepat dia bertukar menjadi kategori 3, 4 dan 5 dah. Berbanding penyebaran varian sebelum ini, varian Delta boleh tersebar menerusi udara dalam bentuk partikel kecil atau aerosol. Aerosol kekal di udara untuk tempoh lebih lama dan mampu tersebar melebihi 1 hingga 2 meter. Jadi memang sangat penting ya. Pertama, tidak berada dalam ruang yang sempit. Yang kedua, mesti di dalam ventilation ataupun keadaan perudaraan yang baguslah. Seperti dalam ruang terbuka, kita buka tingkap, buka pintu dan sebagainya. Tak ada aircon. Kemudian kalau kita berada di dalam kawasan-kawasan yang orang katakan tertutup, ada aircon dan sebagainya, kita mesti ada sistem penapisan udara. Selain mengelak berada di kawasan sesak, vaksinasi adalah senjata terbaik. Buktinya, penularan varian Delta di Labuan yang membimbangkan sebelum ini diatasi dengan tindakan pantas proses vaksinasi. Walaupun katakanlah dia kurang jadi 80% daripada 90% jadi 8%. Jadi walau bagaimana kita masih terlindung. Yang kedua, dia dapat mengurangkan serius. Kalau dulu katakan kita dapat macam saya katakan ada kajian menunjukkan bahawa kalau orang tak ada vaksin, dia punya load tu 1000 kali ganda daripada orang yang ada vaksin. Dengan ada 1000 kali ganda tu, dia akan cepat menyerang sistem.
Perlu diingati varian Delta ini menjadi punca tsunami COVID-19 di negara India sekaligus membawa kepada lumpuhnya sistem perkhidmatan kesihatan negara tersebut. Justru langkah pencegahan kali ini perlu digandakan sesuai dengan impak varian Delta ini. Sazwani Samsul, Berita RTM. Saudara, Filipina tidak akan membenarkan pengunjung dari Malaysia dan Thailand memasuki negara itu. Ia sebagai usaha mengekang penularan COVID-19 terutamanya varian Delta. Jurucakap pejabat Presiden berkata, larangan kemasukan itu berkuat kuasa Ahad ini sehingga hujung bulan ini. Arahan tersebut selari langkah mengetatkan kawalan di sekitar Manila bagi membendung penularan varian Delta COVID-19. Sebelum ini, Filipina telah melarang kemasukan pengunjung dari Indonesia dan kebanyakan negara Asia Selatan. Presiden Rodrigo Duterte sebelum ini meletakkan Manila dan 4 wilayah lain di bawah sekatan ketat COVID-19 sehingga sekurang-kurangnya 31 Julai. Pusat sukan dan pelancongan tertutup serta gimnasium tidak dibenarkan beroperasi. Penduduk berusia 5 hingga 17 tahun juga tidak dibenarkan keluar dari rumah. Sementara itu, New Zealand hari ini menangguhkan perjalanan tanpa kuarantin bagi seluruh negeri dan wilayah Australia berikutan keadaan COVID-19 di negara jirannya itu semakin buruk. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern pada sidang medianya hari ini memaklumkan bermula tengah malam ini, rakyat Australia tidak lagi dibenarkan memasuki zon tanpa kuarantin New Zealand. COVID has changed and so we must. It's on that basis that the Director-General of Health has recommended and Cabinet has agreed to suspend quarantine-free travel with Australia. From 11:59 p.m. tonight, Australians will no longer be able to enter New Zealand quarantine-free. This will be in place for at least the next 8 weeks. Tambahnya, bagi tempoh 7 hari akan datang, penerbangan pulang yang dinaiki warga New Zealand dari semua negeri dan wilayah Australia memerlukan bukti ujian negatif sebelum berlepas ke tanah air. Kerajaan bersetuju supaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak ditawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan khidmat wajib mereka. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataannya memaklumkan keputusan itu merupakan langkah penyelesaian segera bagi menambah baik status perjawatan dan kebajikan pegawai terlibat. Kabinet juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikuti pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Langkah itu bagi memastikan pegawai berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran masing-masing. Kerajaan, ujarnya, memahami kebimbangan dan masalah yang dihadapi kumpulan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak berhubung kesetaraan laluan kerjaya mereka. Untuk itu, pelantikan secara kontrak diuruskan mengikut kesetaraan kerjaya pegawai tetap. Mereka juga akan ditawarkan cuti belajar bergaji penuh, tajaan pengajian yang setara dengan cuti belajar bergaji penuh dan hadiah latihan persekutuan. Selain itu, cuti tugas khas perubatan, cuti TB dan kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal turut diberikan bagi menambah baik kemudahan atau faedah yang ditawarkan kepada mereka. Sementara itu, kadar pemberian vaksin di Malaysia terus mencatat peningkatan dengan rekod tertinggi semalam iaitu sebanyak 507,050 dos.
Perdana Menteri berkata angka itu menjadikan jumlah kumulatif individu yang menerima dos pertama setakat ini adalah seramai 10.92 juta dengan 5.1 juta telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Ini menjadikan sebanyak 46.7% daripada populasi dewasa di Malaysia telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Manakala 21.8% pula telah mendapat dos penuh. Jelasnya pencapaian itu selari sasaran yang ditetapkan dan semestinya perlu dipertingkat agar sasaran 26 juta penduduk Malaysia menerima vaksinasi lengkap berjaya dicapai. Ini kerana menerusi vaksinasi akan dapat membantu mengurangkan beban kes di hospital dan jangkitan teruk, seterusnya melancarkan usaha menjayakan pelan pemulihan negara. Individu berusia 18 tahun ke atas di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya yang belum mendapatkan janji temu vaksin COVID-19 boleh hadir secara terus atau walk-in selepas operasi lonjakan kapasiti berakhir 1 Ogos ini. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin, pihaknya akan mengumumkan pusat pemberian vaksin PPV yang akan dibuka untuk kemudahan tersebut dalam masa terdekat. Selepas operasi lonjakan kapasiti ataupun Operation Surge Capacity tamat pada 1 bulan Ogos, penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas yang belum menerima janji temu akan dibenarkan untuk mendapatkan vaksinasi mereka secara walk-in, dan kita akan umumkan PPV yang akan dibuka untuk kemudahan walk-in di Kuala Lumpur dan juga Selangor tidak lama lagi nanti. Tambahnya, operasi lonjakan kapasiti di Kuala Lumpur dan Selangor yang bermula pada 21 Julai hingga 1 Ogos menyasarkan sebanyak 211,000 sehingga 275,000 dos suntikan setiap hari kepada penduduk di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Setakat semalam, sebanyak 71.9% penduduk dewasa 18 tahun ke atas di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin. Dalam perkembangan lain, Khairi berkata terdapat 13 laporan polis telah dibuat berhubung isu suntikan picagari kosong. Hanya 1 kes disebabkan oleh kecuaian petugas kesihatan, manakala selebihnya tiada bukti kukuh seperti yang didakwa dan tular dalam media sosial. Ada beberapa kes yang telah selesai disebabkan salah faham dan telah pun dipadamkan daripada media sosial pengadu. Ada kes di mana pengadu telah membuat laporan polis kerana tangan mereka tidak lemah, kerana tidak ada kesan sampingan daripada vaksin. Saya ingin nyatakan bahawa kesan sampingan daripada vaksin ini berbeza dari satu orang kepada orang yang lain. Sebagai contoh, saya tidak dapat apa-apa kesan sampingan daripada vaksinasi saya. Sementara itu, Khairi memaklumkan kerajaan belum mengeluarkan sijil lengkap pengambilan dos vaksin berbentuk kad yang dicetak. Beliau menegaskan bahawa sebarang kad yang dijual di pasaran dan ditularkan baru-baru ini bukan dikeluarkan oleh kerajaan. Setakat ini tidak ada kad, tidak ada kad fizikal digital, hanya ada sijil digital MySejahtera sahaja yang boleh dicetak daripada website JKJ itu sahaja, dan juga kad vaksinasi yang diberi di PPV. That's all. Bagi mengelak keraguan berhubung isu vaksin kosong, petugas kesihatan di Pusat Pemberian Vaksin PPV diarahkan supaya menunjukkan picagari yang sudah diisi kandungan vaksin kepada penerima sebelum disuntik. Hairi berkata pada masa sama, penerima vaksin juga dibenarkan merakam video suntikan vaksin masing-masing.
go and film yourselves and take a video of your vaccination so that you have hard proof, and we also have hard proof that you've received the proper dosage for your vaccination. Beliau berharap perkara tersebut selesai kerana tidak mahu mengganggu kesungguhan petugas barisan hadapan yang sedikit sebanyak terganggu sejak kebelakangan ini. 7 negeri menunjukkan minat untuk membeli vaksin Sinovac daripada syarikat Pharmaniaga bagi keperluan strategi imunisasi negeri masing-masing. Pengarah urusan Pharmaniaga, Datuk Zulkarnain Yusof memaklumkan Selangor mencatat jumlah pesanan tertinggi sebanyak 2.5 juta dos. Seperti Selangor yang mulanya. Selepas itu negeri Pahang, Perak, Sarawak, Sabah, Johor, Negeri Sembilan. Ya, ini adalah antara 7 negeri yang amat berminat untuk membeli vaksin daripada Pharmaniaga kerana mereka memerlukan untuk keperluan kerajaan negeri, untuk industri mereka dan juga kerajaan negeri punya strategik punya matters lah. Beliau menjelaskan perkara itu menerusi sidang media secara maya. Mengulas lanjut mekanisme perolehan dan penetapan harga siling vaksin Sinovac kepada kerajaan negeri dan sektor swasta akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Pharmaniaga dibenarkan membekalkan vaksin Sinovac kepada pihak swasta selepas berjaya memenuhi permintaan stok 12 juta dos kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ia 4 bulan lebih awal daripada jadual kontrak. Kerajaan telah memulakan perancangan ke arah memisahkan fungsi peguam negara dan pendakwa raya. Langkah berkenaan bagi menjamin aspek keadilan dan memenuhi prinsip keluhuran undang-undang serta mengelakkan berlakunya percanggahan kepentingan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan ditambah baik melalui kajian perbandingan dengan negara lain namun dengan kesesuaian sistem perundangan Malaysia. Menurutnya, kerajaan persekutuan yang sentiasa terbuka dan bersedia mengambil langkah memelihara integriti serta kepercayaan awam terhadap badan perundangan termasuk Jabatan Peguam Negara dan seumpamanya. Kerajaan juga tiada halangan mempertimbangkan langkah mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sekiranya ada keperluan berdasarkan fakta, undang-undang dan langkah-langkah pihak tertentu yang boleh menimbulkan persoalan integriti dan keyakinan terhadap badan perundangan. Tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai dan anggota polis yang bertindak melanggar peraturan dan disiplin. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, salah laku dalam kalangan anggota polis amat serius. Kalau kita telah pun memberikan amanah tanggungjawab kepada polis dan mereka melanggarnya, pada saya orang seperti ini tidak harus ada dalam pasukan. Datuk Seri Hamzah mengulas kes Ketua Balai Polis dan 3 anggota yang leka berhibur bersama 4 wanita dalam bilik khas di sebuah balai polis dalam daerah Kajang. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan ops patuh di 2 lokasi berbeza kawasan pembinaan di Kiara dan Sungai Penchala. Majlis Pemulihan Negara MPN turut libatkan wakil pembangkang. Paparannya teruskan bersama berita perdana. Sampah dalam tong sampah. Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes.
khas untuk penjawat awam. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsapuri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CDP. Hubungi kami hari ini. Batuk ayah semakin teruk. Demam ayah pula tidak berkurangan. Batuk ayah bukan batuk biasa. Ada tumpukan darah. Aku semakin risau melihat keadaan ayah. Bila diajak ke klinik, kata ayah sakitnya sakit biasa je. Sehinggalah pada suatu hari, ayah disahkan mengidap TB. Kata doktor, sakit ayah semakin tenat. Akhirnya ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Keengganan ayah mendapatkan rawatan awal akhirnya menyebabkan kematiannya. Adik saya juga dijangkiti TB. Nasib baiklah mendapat rawatan awal. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bersua kembali. Majlis Pemulihan Negara MPN menjemput wakil parti-parti pembangkang iaitu Pakatan Harapan, Warisan dan Pejuang sebagai ahli majlis berkenaan. Langkah tersebut selaras pendekatan Pelan Pemulihan Negara PPN yang berlandaskan prinsip kolaborasi, inklusif dan pendekatan whole of nation. Menteri Kewangan merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi kenyataan memaklumkan MPN turut bersetuju menjemput wakil dari Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk menganggotai majlis. MPN turut mengalu-alukan penyertaan 9 pakar dari pelbagai industri, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Antaranya Pengerusi Institut Penyelidikan Hazanah Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandez dan Presiden Persatuan Perusahaan Kecil Sederhana Malaysia Datuk Michael Kang. Keanggotaan terbaru ini akan memantapkan lagi keahlian MPN serta pelaksanaan PPN yang bersifat dinamik dan perlu diadaptasi berdasarkan situasi semasa. Dalam pada itu, MPN akan melancarkan portal rasmi PPN 26 Julai ini sebagai platform menyampaikan maklumat mengenai aspek-aspek PPN kepada rakyat secara telus dan mudah difahami. Saudara, pengekalan penarafan terbitan jangka panjang Malaysia oleh Fitch Ratings mencerminkan daya tahan dan asas ekonomi Malaysia yang kukuh. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, dalam persekitaran tidak menentu, negara masih menunjukkan kemampuan untuk mencatatkan pemulihan ekonomi lebih baik. Pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi dan kadar vaksinasi yang semakin meningkat akan terus menyokong momentum pertumbuhan pada masa akan datang. Saya melihat keputusan pengekalan penarafan oleh Fitch Ratings telah mengambil sentimen semasa dan potensi ekonomi negara untuk terus menunjukkan pemulihan. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat peningkatan kadar pengambilan vaksin harian di Malaysia yang merupakan antara tertinggi di dunia pada masa ini. Pertumbuhan pada separuh kedua tahun ini juga diunjur lebih baik berdasarkan petunjuk positif indikator ekonomi seperti indeks pelopor yang masih kekal mencatatkan pertumbuhan 2 digit pada April. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $111.1 bilion Amerika Syarikat setakat 15 Julai tahun ini. BNM dalam satu kenyataan memaklumkan kedudukan rizab itu memadai untuk membiayai 8.0 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa melibatkan rizab mata wang asing berjumlah 102.5
bilion dolar Amerika dan kedudukan Rizab Tabung Kewangan Antarabangsa sebanyak 1.4 bilion dolar Amerika. Manakala hak pengeluaran khas SDR berada pada 1.2 bilion dolar dan aset Rizab lain berjumlah 4.1 bilion dolar. Baik saudara, antara perkembangan dalam edisi Sukan malam ini pastinya tentang Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ya, kita terus bersama rakan penyampai Syarul Islam. Silakan. Dua atlet pemanah negara pamer aksi membanggakan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam. Untuk edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Upacara pembukaan yang baru saja berjalan sebentar tadi menyaksikan malam penuh gilang gemilang di Stadium Kebangsaan Tokyo, Jepun yang kosong tanpa penonton. Perasmiannya disempurnakan Maharaja Naruhito di stadium berkapasiti 68,000 orang. Tersebut, majlis berkenaan turut disaksikan ahli kenamaan dan pemimpin dunia termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan wanita pertama Amerika Syarikat Jill Biden. Pertunjukan bunga api memenuhi segenap stadium selepas detik pelancaran. Olimpik Tokyo pada awalnya dijadual berlangsung pada 2020 namun ditunda selama setahun berikutan pandemik COVID-19. Ia dijadual berlangsung hingga 8 Ogos dengan protokol kesihatan yang ketat termasuk larangan kehadiran penonton di hampir semua gelanggang Olimpik. Misi emas pertama Olimpik Malaysia dimulakan dengan pemanah negara Khairul Anwar Mohamad tidak rela episod hitam Olimpik Rio 2016 terus menghantui panahan beliau di bumi Tokyo. Khairul nyata tidak mengecewakan apabila melakukan panahan terbaik untuk mengumpul 661 mata sekaligus layak ke pusingan ke-32. Cuaca cerah dan sedikit berangin tidak mengganggu tumpuan Khairul untuk membuat panahan meyakinkan mengumpul 661 mata pada saingan pusingan ranking acara recurve individu lelaki. Ia sekaligus meletakkan Khairul di kedudukan ke-20 untuk menepasi kad. Khairul dijadual berdepan atlet Finland Antti Wikström pada aksi 32 pada Rabu ini di Yumenoshima Final Field. Pencapaian terbaik Khairul Anwar di Olimpik adalah pada Tamasya 2012 London. Mara kesuku akhir, 8 pemanah terbaik dunia sebelum tewas kepada pemanah Jepun Takaharu Furukawa yang akhirnya memenangi pingat perak. Khairul Anwar Mohamad pernah menduduki ranking ketiga terbaik dunia pada 2013. Pemanah wanita negara Shakira Masayih mempamerkan aksi membanggakan dalam aksi pusingan ranking di Olimpik pertama beliau selepas berjaya menduduki tangga ke-43 daripada 64 pemanah seluruh dunia mengutip 630 mata dalam acara recurve individu wanita. Catatan itu sekaligus melayakkan Shakira untuk beraksi di pusingan kalamati 32 pemanah dan juga memperbaiki rekod peribadi terbaiknya sebelum ini iaitu 619 mata. Atlet kelahiran Segamat Johor itu dijadual berdepan pemanah yang beraksi di bendera Majlis Olimpik Rusia ROC Elena Osipova di pusingan 32 pada 27 Julai ini di Yumenoshima Final Field, Tokyo.
Gandingan beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Soh Woo-yik akan beraksi dalam perlawanan pertama di Tokyo menentang Korea Selatan Choi Sol-gyu So Seung-jae esok. Bekas jaguh perseorangan lelaki negara Roslyn Hashim menyifatkan pasangan lawan pada pusingan pertama mereka sebagai pengganggu laluan gandingan beregu lelaki negara ke peringkat suku akhir. Gandingan tersebut telah diundi dalam kumpulan D bersama pilihan kedua dari Indonesia, Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Choi Sol-gyu, Song Seung-jae dari Korea Selatan dan Jason Anthony Ho, Shu Nilyakura dari Kanada. Diorang ni belum dapat macam momentum tournament tu. Kalau dia bertemu dengan Canada, kan? Canada mungkin diorang katalah diorang menang, so dia dah dapat momentum tu. Tapi kalau dia jumpa Korea, kan? So agak tough dekat situ. So kalau pair yang mana yang dapat retak dulu, dia akan menang lah. Kalau dia menang dengan Korea first round, dia ada chance. Whatever dia menang, dia champion group ataupun round retak, yang penting dia qualified untuk quarter final. Korea tu pun bukan calang-calang juga sebenarnya. Mungkin Korea ni kita boleh anggap diorang ni sebagai orang cakap mengacau lah. Maybe diorang ni tak boleh champion, tapi dia boleh upset. Ini yang lagi bahaya sebenarnya. Naib juara All England 2020 itu pernah menewaskan gandingan Korea Selatan itu pada kejuaraan jelajah dunia BWF pada Januari tahun ini. Bagaimanapun, Sol-gyu Seung-jae mempunyai kedudukan ranking yang lebih baik berbanding pasangan negara apabila berada di kedudukan ke-8 dunia, manakala mereka ketinggalan satu tangga di belakang. Pengulas berkenaan persaingan menentang gandingan juara All England 2021, Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Roslyn berkata meskipun rekod lebih memihak kepada pasangan Indonesia itu, kejayaan tetap boleh dilakar dalam pusingan kumpulan. Rekod pertemuan antara pasangan beregu lelaki negara dan gandingan nombor 2 dunia, Hendrawan Ahsan menyaksikan Aaron dan Woo-yik hanya pernah menang sekali dalam 7 pertemuan. Saingan beregu lelaki negara dijadualkan berlangsung esok di Musashino Sport Plaza, Tokyo. Sementara itu, bekas pemain badminton negara Roslyn Hashim menyifatkan peluang skuad badminton negara untuk meraih pingat di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo dilihat masih terbuka luas meskipun rata-rata barisan pemain negara dibarisi muka baru secara keseluruhannya. Ini kerana dengan kurangnya kejohanan akibat pandemik COVID-19 menjadikan peluang semua pemain termasuk wakil negara pastinya cukup terbuka. Peluang untuk merealisasikan apa yang menteri bagi tahu tu pun boleh. Because dari satu sudut masing-masing sebenarnya tak tahu tau. Tak tahu preparation macam mana kan. Negara lain pun tak tahu. Okey, Liga kita punya player ni training macam mana, preparation tu macam mana. So benda ni pun ada one side pun boleh. Kita pun boleh grab that chances tu untuk dapatkan gol pun boleh. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Saudara, ini kabar duka buat penggiat pertahanan diri silat. Hari ini negara dikejutkan dengan kehilangan Naib Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, Pesaka Datuk Adi Wijaya Abdullah yang menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 2 petang tadi. Perkara itu dimaklumkan Pesaka menerusi laman Facebooknya. Allahyarham yang juga merupakan Presiden Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan PSSG-MK banyak menabur bakti terutamanya dalam melahirkan anak-anak gayung yang berpotensi.
Dari meja sukan berita RTM, kami mengucapkan salam takziah buat keluarga Datuk Adiwijaya Abdullah. Kita ke saingan Liga Super yang dijadual bersambung esok. Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Liuento optimis dengan tahap kecergasan anak-anak buahnya yang kini berada pada tahap 100% dalam misi memburu 3 mata penuh menentang Petaling Jaya PJ City FC di Stadium MBPJ malam esok. Jelas Kurniawan, tempoh rehat hampir 3 bulan dimanfaatkan sepenuhnya skuad Sang Badak dengan menjalani latihan dan perlawanan persahabatan. Menurutnya, kemenangan amat penting buat mereka dalam usaha memperbaiki kedudukan Liga Super 2021. Alhamdulillah, so far semua pemain sudah siap untuk tampil, untuk bermain dan tidak ada pemain yang injured. Di pemain yang kita bawa, alhamdulillah semua 100% dan saya melihat para pemain juga sudah sangat antusias, sangat semangat dan lapar untuk game besok. Mudah-mudahan apa yang menjadi planning kita dapat kita lakukan sebaik mungkin di pertandingan esok sehingga target kita untuk dapat 3 poin dapat tercapai lah. Mohon doanya. Pada pertemuan sebelum ini, Sabah tewas 0-1 kepada PJ City FC di Stadium Likas. Kekalahan tersebut menjadi pengajaran berguna buat anak-anak buahnya untuk tidak mengulangi kesilapan. Sabah ketika ini berada di kedudukan ke-7 Liga dengan 16 mata, manakala PJ City pula 1 mata di belakang mereka di tangga ke-8. Mana-mana individu, organisasi bukan kerajaan dan majikan yang didapati melindungi pendatang asing tanpa izin parti atau mengambil mereka bekerja tanpa dokumen dan pas yang sah bakal berdepan dengan hukuman berat. Tegas Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Datuk Khairul Zaimi Daud, tindakan undang-undang melalui Akta dan Peraturan Imigresen akan dikenakan. Jelasnya, parti yang terlibat adalah warga negara asing yang berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan dan pas yang sah selain tinggal melebihi tempoh pas lawatan sosial atau pas jangka panjang. Parti yang didapati bersalah berdepan hukuman di bawah Seksyen 6(1)(c) dan 15(1)(c) diusir keluar serta disenarai hitam dari memasuki negara. Selain itu, tindakan melindungi parti adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 56(1)(d) Akta Imigresen 1959-63 yang boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM10,000. Manakala majikan yang menggaji parti boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 55B Akta Imigresen 1959-63. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak kurang RM10,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Dua lokasi tapak pembinaan di Ibu Negara menjadi tumpuan pemeriksaan oleh Menteri Kanan Kejeraya Datuk Seri Fadila Yusof bersama Lembaga Pembangunan Industri Permindaan Malaysia CIDP. Langkah turun padang itu bagi menyaksikan sendiri tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di tapak pembinaan. Laporan Fahmi Zaidi.
Bagi tempoh 2 bulan hingga semalam, sebanyak 933 daripada 1,142 tapak binaan yang beroperasi di seluruh negara mematuhi SOP yang ditetapkan semasa kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Manakala daripada keseluruhan 5,766 tapak bina yang diperiksa, sebanyak 4,624 daripadanya tidak dapat beroperasi. Yang tidak mematuhi lebih kurang 209 iaitu 18%. Dan jumlah tapak yang tidak beroperasi ialah 4,624. Jadi itu setakat apalah. Dan yang mematuhi, yang tidak mematuhi SOP yang diarah tutup adalah sebanyak 281. Manakala tapak yang telah dibenarkan untuk beroperasi, yang patuh SOP ada yang dibenarkan balik daripada 281 yang ditutup tadi, yang dibenarkan beroperasi kembali setelah mematuhi SOP 72, yang masih ditutup 209. Antara sebab penutupan termasuklah tiada surat kebenaran MITI, tiada kebenaran dari pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Tenaga Kerja JTK, mempunyai kebenaran MITI tapi bukan dalam kategori, serta tidak mematuhi SOP. Tambahnya, penyelia di setiap tapak pembinaan perlu dilantik bagi memastikan pekerja sentiasa mematuhi SOP, termasuk memastikan kebersihan di tempat kediaman. Kalau mengikut sudut pandang JTK, mereka perlu melantik penyelia di tempat kediaman. Penyelia ini mesti memastikan bahawa tempat kediaman bersih, selamat, dan kita sedia maklumlah bila ada pekerja-pekerja dari pelbagai latar belakang, jadi budaya tak sama. Misal kata tadi di tapak yang pertama, mereka tak sepatutnya masak di tempat kediaman, tapi mereka bawa dapur daripada tempat memasak, bawa ke tempat bilik dekat tempat kediaman. Jadi ini tugas penyelia. Itu teguran-teguran yang kita berikan tadi, supaya penyelia mesti dilantik dan mengambil tindakan, memastikan bahawa semua pekerja mesti patuhi semua peraturan yang telah ditetapkan di pusat kediaman. Berhubung program vaksinasi industri pembinaan CVAC pula, Kementerian menyasarkan untuk percepatkannya bagi mengurangkan risiko kes COVID-19 yang kritikal. Walaupun kebenaran operasi di tapak bina dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat, namun masih ada pihak yang gagal mematuhi SOP tersebut. Bagi mana-mana pihak yang gagal untuk mematuhinya, tindakan tegas akan dikenakan selain arahan penutupan serta-merta. Fahmi Zaidi, Berita RTN. Orang ramai kini boleh mendapatkan maklumat terkini pengoperasian pusat kuarantin MAIPS 2.0 melalui laman sesawang yang telah diaktifkan pada 1 Julai lalu. Menurut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hashim, laman sesawang itu turut menyediakan panduan serta rujukan kepada pesakit dan waris selain menyampaikan maklumat yang konsisten, tepat dan sahih. Tambahnya, mereka yang bakal dikuarantinkan juga boleh merujuk kepada www.pkrcmaips.gov.my sebagai panduan pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, menurut Mio Ismail, data pesakit tidak akan dimuat naik dalam laman sesawang itu dan ia hanya digunakan sebagai maklumat klinikal sahaja. Selain itu, orang awam boleh mengajukan sebarang soalan atau permasalahan di dalam laman web tersebut. Menjual cincin, gelang dan rantai dihasilkan menggunakan tinggalan mayat seperti gigi, rambut atau abu. Jackie Williams, 29 tahun, merupakan pemilik Grave Metallium Jewellery. Berkata antara permintaan paling unik pernah diterimanya apabila seorang pelanggan mahu menukarkan kelongsong peluru kepada perhiasan diri. Jelas Williams, setiap tempahan mengambil masa antara 6 hingga 8 minggu untuk dihasilkan. Manakala harganya pula mampu mencecah antara RM1,097 hingga lebih RM31,000.
Pulau kecil ini terletak di Kepulauan Okinawa dan hanya menaiki kren saja dibenarkan. Ini kerana pulau berkenaan sebenarnya merupakan pulau batu karang. Difahamkan lebih 50 tahun cara seumpama itu digunakan sebagai kaedah pengangkutan. Memang agak mencabar apabila hanya dengan cara ini sahaja untuk ke pulau berkenaan. Hasrat seorang lelaki untuk melamar wanita idamannya tidak menjadi kenyataan apabila lamaran tersebut tidak bersambut. Lebih memalukan, insiden disaksikan ribuan penonton yang hadir menyaksikan perlawanan baseball di sebuah stadium di Polo Park, Massachusetts, Amerika Syarikat. Malah aksinya turut terpapar di layar besar stadium. Ketika itu penonton mulai bersorak menyaksikan momen romantis berkenaan. Wanita itu hanya menuruni platform dan memberitahu orang ramai bahawa dia harus pergi, manakala teman lelakinya pula kelihatan terpinga-pinga. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Jumaat 23 Julai. Jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.